أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Yang saya hormati sah pentadbiran surau, yang saya muliakan sahibul fadilah Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilan dan seterusnya yang saya kasihi, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin dan kasih sayangnya. Hari ini dapat lagi kita bertemu pada pagi ini, pagi Jumaat yang barakah, dalam bicara kita tentang perkara-perkara yang dapat mengingatkan kita kepada akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Hari ini saya masuk satu bab atau perkongsian pada hari ini disebutkan sebagai taubat. Taubat ini adalah perkara yang wajib bagi kita lakukan. Kerana sebaik-baik manusia itu adalah yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam tu setiap anak Adam itu akan melakukan kesilapan. Wa khar khata'un. Itu mereka yang sebaik-baik mereka lakukan kesilapan itu, yakni mereka yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya suka jelaskan bahawasanya kita manusia tidak bersifat maksum. Kita semua buat dosa. Dan sebaik-baik yang melakukan perbuatan dosa adalah mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu para ulama mengatakan bertaubat daripada dosa adalah satu kewajipan. Maka perkara taubat daripada dosa ni adalah satu kewajipan dan satu keperluan. Sekiranya dosa yang dilakukan itu berkaitan dengan hak Allah, bukan dengan hak manusia, maka taubatnya ada tiga. Taubatnya ada tiga syarat. Yang pertama, perlu berhenti daripada terus melakukan dosa itu. Yang kedua, perlu menyesal melakukan dosa itu. Okey, baik. Kita ambil satu hari ni, mungkin kita tak dapat habiskan semua bab taubat. Cuma kita dapat sama sebab kita sampai 7 suku je. Cuma nak cerita, ambil the point, bertaubat daripada dosa adalah satu kewajipan. Sekiranya dosa yang dilakukan itu berkaitan dengan hak Allah, bukan dengan hak manusia. Maknanya dosa yang dilakukan dengan Allah. Yang dikasihi penonton-penonton yang melalui online ini, kita kena ingat, bertaubat daripada dosa satu kewajipan. Tetapi menangguh-nangguh taubat itu juga adalah satu dosa. Faham? Jelas tak? Taubat adalah, bertaubat daripada dosa adalah satu kewajipan, dan melambat-lambat ataupun menangguh-nangguh taubat juga adalah satu dosa.
maka ia satu perbuatan yang ditegah, melambat atau menangguh-nangguhkan taubat. Bagi kita orang yang beriman, menyegerakan taubat. Bila sahaja kita berbuat dosa, menyegerakan bagi kita bertaubat. Okay? Maka disebutkan ulama pada awal kitab ni tentang taubat, iaitu perkara pertama ataupun 3 syarat yang perlu ada kepada dosa yang kita telah lakukan dengan Allah. Dia dosa terbahagi pada 2. Satu, dosa dengan Allah. Yang kedua, dosa sesama manusia. Kalau dosa dengan Allah, untuk kita bertaubat ada 3 syarat. Yang pertama, perlu berhenti daripada terus melakukan dosa itu. Yang kedua, perlu menyesal kerana melakukan dosa itu. Okey. Yang pertama tadi perlu berhenti. Yang kedua perlu menyesal. Yang pertama, dosa kita dengan Allah kalau kita taubat 3 syarat. Yang pertama, perlu berhenti daripada terus melakukan dosa. Yang kedua, perlu menyesal kerana melakukan dosa. Dan yang ketiga, perlu bertekad tidak mengulangi dosa yang sama pada masa akan datang. Maknanya kita tak ulang lah. Kita berterusan, berazam, tak buat lagi dosa tersebut. Syaratnya mesti 3, baru sempurna daripada bertaubat akan dosa-dosa kita. Sebab tu pada yang baru masuk, hari ini kita bicara tentang taubat. Sebab taubat ini adalah satu keperluan dalam hidup. Sebab sebelum kita balik bertemu dengan Allah Ta'ala, sebaik-baik manusia itu bersih daripada dosa-dosanya. Dan kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang menyertai kita pada pagi ini, boleh infakkan dana untuk aktiviti ataupun sepanjang keperluan ataupun penggunaan pihak surau di akaun Surah An-Nur Fasa 3A. Boleh tengok yang telah tertera di komen. Dan juga boleh disampaikan melalui gift yang ada, yang telah dinyatakan di skrin kita. Okey, baik. 3 syarat tadi, kalau dosa kita dengan Allah Ta'ala, mesti kita ada. Sekiranya pada 3 syarat tadi tidak dipenuhi, maka taubat orang itu tidak diterima oleh Allah. Maka the simple wordnya, kalau tak ada 3 syarat tadi, perlu berhenti daripada melakukan dosa, perlu menyesal kerana melakukan dosa, perlu bertekad tak ulang lagi dosa pada masa akan datang. 3 syarat ni tak ada, taubatnya tidak diterima oleh Allah. Kesempurnaan tak, maknanya taubatnya itu tak sempurna. Taubat yang sempurna mesti bersyarat. Maka hari ini kita nak dapat 3 ni sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu nafsin za'iqatul maut, tentang kematian. Maka 3 ni mesti ada. Baik. Namun sekiranya dosa yang dilakukan itu berkaitan dengan hak seorang manusia. Maknanya manusia tu sesama manusia. Seperti mana di awal kuliah saya maklum tadi, kita ada dosa sesama manusia dan dosa dengan Allah. Dosa dengan Allah ni mudah. Bila kita taubat saja, maka Allah Ta'ala akan ampuni dosa kita, insya-Allah. Tapi dengan syarat 3 tadi. Tapi kita ada lagi satu dosa, iaitu dosa sesama manusia yang mana Allah Ta'ala tak akan ampunkan. Maka kita sesama manusia sahaja yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak masuk campur antara dosa kita sesama manusia. Antaranya apa, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Namun, kata ulama, sekiranya dosa yang dilakukan itu berkaitan dengan hak manusia, iaitu sesama manusia, maka syarat taubatnya ada 4. Tadi, dosa dengan Allah Ta'ala ada 3. Dengan manusia, syarat taubatnya ada 4. 3 daripadanya adalah seperti yang dinyatakan sebelum ini. Maknanya, 3 syarat taubat dengan Allah sama dengan manusia, cuma tambah 1. Manakala syarat yang keempat adalah mengembalikan hak orang itu. Sekiranya hak itu berkaitan dengan harta ataupun pinjaman, maka hendaklah ia kembalikan balik pada pemiliknya.
kalau disimpan saja. Tak boleh. Seperti mana hutang. Hutang kita kena bayar. Ni yang berkaitan dengan manusia. Tak boleh main lari. Apa yang kita pinjam mesti pulang. Tak kira duit ke, harta ke, benda-benda mesti kita pulang. Tak boleh kita tak pulang. Balikkan semula apa yang telah diberikan pinjaman kepada kita. Hak ni kita nak kena jelas, hak ni kita nak kena fahamkan. Dan yang kedua, sekiranya hak itu berkaitan dengan maruah seseorang. Okey, yang pertama tadi, kalau kita meminjam, maka wajib kita pulangkan. Kerana ia termasuk sebahagian dosa daripada manusia sesama manusia. Yang kedua, sekiranya hak itu berkaitan dengan maruah seorang. Seperti yang melakukan dosa itu menuduh seorang berzina tanpa ada 4 saksi. Hari ini menjadi satu dosa besar ataupun menjadi satu dosa di antara kita sesama manusia bila kita menuduh orang berzina tapi tanpa cukup saksi. Mesti syaratnya 4 saksi yang ada baru boleh kita sebut sebagai dituduh ia sebagai berzina. Ni kita nak sebut ni. Sebab tu berzina ni dia ada 3. Yang pertama bila dia mengandung. 1, cukup 4 saksi, boleh kita dakwa. Yang kedua, bila dia ternyata mengandung tanpa perkahwinan yang sah. Yang ketiga, pengakuan. Dia mengaku sendiri. Dia pergi jumpa, dia kata, wahai tuan-tuan semua, saya berzina. Sebab ada satu orang sahabat Nabi, dia mengaku dia berzina. Nabi kata, aku tak boleh jalankan hukuman zina. Sebab aku tak cukup bukti. Maka Nabi kata, dengan siapa kamu buat? Contohnya, dengan siapa kamu buat, dengan siapa kamu, dekat mana? Betul ke? Mana perempuan tu? Nabi sebut. Mesti cukup bukti. Islam tidak boleh menuduh tanpa bukti atau menjalankan hukum tanpa bukti. Maka di sini bagi kita jelas dan faham. Adalah satu dosa sesama manusia bila kita menuduh orang tanpa bukti. Tanpa bukti itu maksud dia apa? Tanpa cukup dan kita tuduh orang zina. Itu berkaitan dengan maruah. Maka hendaklah orang yang bersalah itu meminta maaf daripada orang yang kena tuduh. Tak cukup bukti tapi kita tuduh dia berzina. Sekiranya dosa itu berkaitan dengan mengumpat. Kita selalu cakap kan, kita selalu kata benda-benda yang tak baik kita mengumpat. Mengumpat ni apa? Bercakap sesuatu perkara yang dia sendiri tak suka dengar. Maknanya kalau kita cakap pasal orang tu tak suka dengar, maka kita mengumpat. Maka kalau dosa itu berkaitan dengan mengumpat, maka orang yang mengumpat perlu meminta maaf daripada orang yang kena umpat tadi. Kita tak buat apa tapi duk mengumpat pasal kita. Sebab tu hari ini tuan-tuan ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara kebaikan seorang Islam itu adalah meninggalkan perkara yang tiada kaitan dengannya. Sebab tu dalam perbuatan mengumpat ini termasuk dalam bencana-bencana dosanya lidah. Sebab tu lidah kita ni, kata Al-Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, tajamnya seperti mana? Pedang. Tajam seperti pedang. Kadang-kadang kalau luka yang terkena lembing, kata Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, luka yang terkena lembing, tangan kita kan, kalau terkena lembing, kalau disapu ubat, insya-Allah akan sihat, akan okey. Tapi kalau, ni kita sebut kalau kita sebut sebagai, kalau perkataan yang mengguris perasaan manusia, ada kalanya boleh berdendam sampai ke mati. Boleh bermusuh sepanjang hidup. Sebab tu mulut kita ni kena jaga-jaga. Bukan hanya mengumpat, fitnah orang, aib orang, adu domba. Bencana lidah yang paling besar sekali dosanya yang disebutkan Allah melalui Al-Quran. Sebab tu saya fikir satu benda yang paling kita perlu jaga di akhir zaman ni adalah mulut kita. Jangan kita campur tangan kepada sesuatu yang bukan perkara kita. Hendaklah kita senyap. Kenapa? Kadang-kadang sesuatu yang menyebabkan kita masuk campur tu menyebabkan kita sendiri
termasuk dalam golongan orang yang menokok tambah cerita. Sebab tu jangan kita mengumpat orang. Ia satu dosa di antara sesama manusia. Mesti kita selesaikan. Dengan adik-beradik kita, dengan kawan-kawan kita, dengan jiran-jiran kita, dengan sahabat kita. Tak boleh mengumpat. Tak perlu ambil cerita yang kita sendiri tak ada kena-mengena dengannya. Wallahualam. Baik. Sekiranya orang yang melakukan dosa dan orang yang melakukan dosa mestilah bertaubat. Sekiranya dosa itu melibatkan ramai pihak dan orang yang melakukan dosa itu bertaubat pada bahagian dosanya saja, maka taubatnya itu diterima. Tetapi bagi sebahagian dosa yang melibatkan pihak lain, tetap ditanggung oleh orang yang melakukannya. Pada individu selesai, tetapi pada masyarakat belum selesai. Dosa kita dengan individu mudahlah, tapi dosa kita dengan masyarakat. Masyarakat ni kita sebut sebagai satu dosa yang besar. Kita tuduh satu perbuatan tu haram, satu perbuatan tu bid'ah, satu perbuatan tu tak betul. Ni kita nak sebut supaya kita faham, supaya kita jelas. Sebab tu antara dosa, perkataan dosa ni sepatutnya kita hindarkan, bukan kita lakukan. Walaupun perbuatan taubat, perbuatan memohon keampunan tu ada, tetapi bukan bermakna kita mudah melakukan dosa. Maka tadi dosa dengan Allah Ta'ala, dosa dengan manusia. Syarat-syarat bagi bertaubat akan kedua dosanya. Ustaz, nak tanya sikit, apakah syarat untuk kita bertaubat dengan Allah Ta'ala? Apakah dosa kita dengan Allah Ta'ala? Banyak. Antaranya kita tinggal salat, antaranya kita tinggal puasa dengan sengaja, antaranya kita melihat sesuatu yang haram. Kita menggunakan panca indera kita ke satu benda yang haram. Contoh, bagi contoh mata yang melihat benda-benda yang haram. Itu satu dosa, maka kita kena bertaubat. Kan? Bukan walaupun dengan sesama manusia kena bertaubat. Solat yang ditinggalkan mesti kita qada. Sengaja tinggal, tu beza. Contoh hari ni kita dah masuk syuruk dah. Kan tiba-tiba kita terbangun. Baru terbangun Ustaz. Solat saja subuh. Berbeza dengan orang yang ada masa untuk solat subuh tapi dia tak solat subuh. Maka dia sengaja tinggalkan sampai 7.30. Maka orang seperti ini dia wajib qada dan wajib ganti. Yang tadi tu dia wajib ganti saja. Wajib ganti, lepas tu wajib taubat. Yang tadi wajib qada sebab dia tinggal solatnya sendiri. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Makna hujah kewajipan bertaubat ini terdapat dalam Quran dan sunnah Nabi SAW dan kesepakatan para ulama. Allah menjelaskan di dalam surah An-Nur ayat 31 yang bermaksud, bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Nampak Allah suruh kita bertaubat. Ada orang kata, Ustaz, tak payahlah taubat. Taubat. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Wahai orang yang beriman. Allah merujuk kepada orang yang beriman. Maka siapa orang beriman itu? Iaitu mereka-mereka memahami dan mentaati agama. Maka bagi orang beriman pun bukanlah boleh lari daripada dosa. Tetap juga akan melakukan dosa. Cuma pada ayat ini ayat seruan. Bertaubatlah kamu semua pada Allah, wahai orang yang beriman. Ajakan Allah Ta'ala supaya kita ni bertaubat. Seperti saya sebut tadi, menangguh-nangguh taubat adalah satu dosa. Menyegerakan taubat adalah satu perbuatan yang baik. Tapi menangguh-nangguh taubat adalah perbuatan yang tidak baik. Bahkan ia sebahagian daripada dosa disebut ulama. Maka kalau hari ini, contoh, kita buat dosa di siang hari, maka jangan menunggu 3-4 hari. Ada masa bertaubat sahaja. Tidak menjadi masalah. Taubat ini menyesal. Tidak mengulangi dan berazam. Tak semestinya kita solat sunat taubat. Kita duduk saja, kita kenang dosa kita, duk mengalir air mata. Maka tu dikira sebagai taubat. Tapi dengan syarat 3 tadi mesti ada. Sebab tu ayat ni seruan kepada orang-orang beriman, bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Wahai orang yang beriman, mudah-mudahan kamu berjaya.
Maknanya Allah kata, dia ajak kita. Allah Ta'ala menyeru kepada kita supaya kita beriman ni bertaubat. Mudah-mudahan kamu berjaya. Tuan-tuan, bila ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, bila mana kita bertaubat, perkataan taubat ni, kita menyucikan diri kita daripada perkara yang dikeji oleh syarak kepada perkara yang dipuji. Bila kita buat sesuatu perkara yang dipuji, Allah suka. Bila Allah suka memberi. Bila Allah sayang, everything kita akan dapat. Contoh ya ibu, kalau kita sayangkan isteri kita, kita bagi apa dia nak. Kalau isteri kita buat benda yang baik, dan kita sebagai suami pun sayang, hatta apa dia buat pun kita akan bagi. Ini kita nak sebut, kita nak sebut bagi kita faham. Itu saja. Sebab tu bila Allah sayang, insya-Allah istajibud doa. Rabbikumu du'uni astajib lakum. Bila mana kita berdoa, insya-Allah Allah Taala akan perkenalkan, insya-Allah. Sebab itu Allah kata apa? Mudah-mudahan kamu berjaya. Orang yang bertaubat ni orang berjaya. Saat mati kalau dia bertaubat, dia orang berjaya. Wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Tuan, bayangkan saat kita nak mati. Kalau kita tahu mati lainlah beza. Sekarang ni kita tak tahu mati. Bila kita tak tahu mati, kita menyegerakan taubat. Mana tahu besok kita mati, sekejap lagi kita mati. Tapi kalau mati hari Jumaat ni besar pahala. Sebab kata Nabi SAW, siapa yang meninggal pada hari Jumaat, maka terhindar daripada azab kubur Khamis malam dan juga pagi Jumaat. Maka di sini Allah menyeru pada orang beriman supaya bertaubat pada Allah, supaya menjadi orang-orang yang berjaya. Bila mana terhapus segala dosa, maka banyak perkara-perkara baik yang akan datang. Antaranya rezeki. Bila mana kita istighfar, mohon keampunan pada Allah, akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Dalam hadis Nabi SAW, antara sebab tertahannya rezeki kita adalah kerana banyaknya kita melakukan maksiat. Maka tertahanlah rezeki kita. Untuk kita mudahkan rezeki kita lancar, maka hendaklah kita memperbanyakkan bertaubat kepada Allah SWT. Dan Allah menjelaskan lagi menerusi surah Hud ayat ketiga, maksudnya hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu, kemudian hendaklah kamu kembali taat kepadanya. Baik, ayat ini juga adalah ayat suruhan. Bila kamu dah bertaubat, jangan pula kamu mengulangi, malah kembalilah kamu kepada Allah, kembali kepada fitrah. Maknanya Allah mengatakan dalam Quran, hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu, kemudian hendaklah kamu kembali taat kepadanya. Setelah kamu bertaubat, maka kamu jadi orang yang different daripada orang yang lain. Maknanya kamu terus menjadi orang yang terus-terusan menjadi orang yang bertakwa. Ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fadzal muttaqun. Kita nak jadi orang bertakwa. Setelah aku tinggal dosa ni, aku tak mau ulang. Aku nak jadi orang-orang sebenar-benarnya yang ikhlas dalam perjuangan, dalam ketaatan. Sebab orang yang taat kepada perintah Allah, insya-Allah ihfazillah yahfazka. Allah akan jaga hak dia, insya-Allah. Jaminan bagi tubuh badannya, jaminan bagi kesihatannya, jaminan bagi keselamatan keluarganya, jaminan kepada keselamatan, kejaminan bagi rezekinya dengan taat. Mudah, taat ni mudah. Apa yang disuruh buat, apa yang tidak disuruh tinggalkan. Sebab kadang kita ni yang tak disuruh kita buat, yang disuruh tidak buat. Inilah manusia akhir zaman, keterbalikan apa yang difahamkan. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada kita amar ma'ruf nahir mungkar. Tinggal mungkar, buat ma'ruf. Tetapi terbalik, kita buat mungkar, tinggalkan amar ma'ruf, bahkan kita buat mungkar. Ini kita nak kena sebut supaya kita jelas, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kita sambung sikit lagi. Dalam beberapa masa yang ada. Maka balik kita semula. Maknanya siapa taubat, dia berusaha untuk kembali taat. Siapa meninggalkan taubat, dia seolah-olah tidak mahu kembali taat. Dan dia hanya membiarkan dosa itu bersarang dalam diri dia. Bila bersarang, apa jadi? Bayangkan satu kotoran yang dekat dalam rumah kita, kita biar bersarang. Contohnya, sawang-sawang yang ada dekat rumah kita ni. Apa terjadi ibu-ibu? Bila ada sawang-sawang ni, biar lama, dia akan jadi semakin banyak semakin, dan tak sedap mata memandang.
Itu juga dengan dosa. Jangan biarkan dia bersawang dalam tubuh badan itu. Bila bersawang nanti, Allahu Akbar, banyak perkara terjadi. Banyak perkara yang terjadi. Waktu kita dah bersawang semakin hari banyak dosa, takut hati kita makin kerah. Hati kita tertutup daripada hidayah Allah. Dan juga pada ayat lain, Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tahrim, ayat yang ke-8. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh ini diberikan nama taubatan nasuha. Taubat ni kita nak buat. Taubatan nasuha ni penting. Jangan kita tinggalkan. Wa taubatan qoblal maut. Maknanya, nak taubat nasuha ni. Taubat nasuha ni, siapa yang buat taubat nasuha, dia bersih dirinya seperti mana seorang ibu melahirkan anak. Bersih, fitrah. Sebab tu kita kena buat solat taubat nasuha. Saya bukan tak nak taubat nasuha, tetapi saya takut saya mengulangi dosa. Tapi sebab tu saya kata tadi, mati ni bukan satu perkara yang kita tahu. Kalau kita tahu, insya-Allah kita boleh melambatkan taubat nasuha. Tapi Allah menyeru pada kita, wahai orang yang beriman. Ajakkan Allah menyeru kepada kita, orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Kita jadi orang-orang yang sentiasa memelihara diri kita dengan taubat, ya istighfar 100 kali, istighfar 70 kali. Tapi taubatan nasuha. Taubatan nasuha ni maksud dia apa? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, taubat yang bersungguh-sungguh, yang seperti mana syarat yang disebutkan tadi. Bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Maka taubatan nasuha, bila kita balik pada Allah dalam keadaan kita benar-benar bertaubat, iaitu taubatan nasuha. Buatlah dalam seumur hidup kita. Mungkin ada jemaah-jemaah kita yang masih muda, ada jemaah-jemaah kita yang sudah dewasa, ataupun ada yang sudah berusia. Maka bagi kita yang berusia ni, jangan kita berhenti bertaubat. Istighfar hari-hari 100 kali, istighfar hari-hari 70 kali, istighfar kalau boleh lebih 100,000 kali pun tak apa, supaya kita membersihkan dosa kita di dalam hati kita. Setitik hitam yang ada dalam hati kita, maka dapat membersihkan hati-hati kita yang kotor ini, maka menjadikan kita lebih baik daripada hari yang semalam. InsyaAllah memperbanyakkan istighfar. Maka jangan tinggal taubatan nasuha. Wallahu alam. Sebenarnya panjang lagi cerita kita sebenarnya dalam bab taubat ni. Cuma kita dah sampai masa sekarang pun sudah mencecah pada 7 suku dah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Boleh tak komen sikit kepada jemaah yang mendengar ni, adakah suara jelas ataupun sebaliknya? Boleh komen, ataupun ada perkara-perkara yang perlu kita bincangkan, insya-Allah nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Sebab kitab ni panjang, kitab ni tebal. Baru buka muka surat yang ke-7. Maknanya ada lagi perbincangan-perbincangan yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita membicarakan lagi pada waktu subuh ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Semua jelas dah? Okey, baru. Orang perlih jauh. Minta share pada kawan-kawan. Kita minta pihak surau, kalau boleh setiap Jumaat kita adakan kuliah subuh, insya-Allah. Dan kepada mereka yang ingin meneruskan infak kepada pihak surau, teruskan agar dapat menjalani aktiviti kuliah secara online. Yalah, pada waktu-waktu sebegini tak semua mampu untuk datang ke masjid ataupun surau. Mungkin tadi kita dah selesai solat subuh jemaah dengan surah Sajadah dan surah Al-Insan. Kuliah setiap minggu start, insya-Allah. Mudah-mudahan kita tengok pada pihak surau lah apa yang boleh kita sampaikan nanti. Sebab kitab ni tebal. Saya baru buka pada pintu taubat. Dia banyak kitab ni, insya-Allah. Tapi apa-apa pun, kita menunggu apa yang dikata oleh pihak surau. Seandainya ada masa, kita akan sambung lagi berkenaan dengan hadis berkaitan taubat. Tadi kita cerita Quran. Apakah perkara-perkara yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan taubat? Sebab hari ini kan, kalau hari ini kita dengar ramai dah meninggal kan, tapi ada yang kita dengar muda-muda dah meninggal dah. Dan pada masa yang sama juga kita tengok kan, ayah-ayah yang dirahmati Allah, meninggal tu cara mengejut. Bukan
cara yang kita kata mengejut, tiba-tiba meninggal semalam elok je. Semalam tak ada apa-apa pun, tiba-tiba meninggal. Maka hari ni satu persiapan yang kita boleh buat di akhir zaman ni adalah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, kalau mampu dengan taubatan nasuha. InsyaAllah nanti kita tengok bagaimana nanti. Kita akan sambung lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Ataupun kita lihat pada pentadbiran masjid ataupun surau yang akan panggil kita. InsyaAllah kita akan sambung berkaitan dengan hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Salihin, Taman Orang Syurga. InsyaAllah kita akan bicarakan tentang hadis mengenai taubat. Kita pun dah hampir 20 dah ni. Mudah-mudahan nanti kita sambung lagi pada minggu depan. InsyaAllah sekiranya ada kelapangan, sekiranya ada peluang untuk kita bicara lagi tentang taubat. InsyaAllah kitab kita ni ada 1000 lebih buku surat. Tapi saya baru buka pada hari ini untuk surah An-Nur. Maka apa-apa pun kita lihat apakah yang terjadi, apakah keputusan pihak surau untuk minggu depan. Mungkin ustaz lain yang akan sambung. Kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Share. Pastikan infak, pastikan kita bersedekah pada pagi Jumaat yang barakah ini untuk membantu pihak surau meneruskan kuliah-kuliah secara online ataupun bersemuka. InsyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.